Okay. Okay, jom kita start. Assalamualaikum, selamat petang semua. Welcome to Cafe Dynamics. Okay, lagu pun habis tiba-tiba kan. Okay, kita nak santai-santai lah hari ni. Ramai yang rindukan lepak-lepak kat cafe, minum kopi, meeting up with old friends semua kan. So kita pun rindu juga. Jadi today kita nak membawa baliklah that feeling dekat cafe, hanging out semua kan. So dengan Thermomix ada banyak resepi yang kita boleh buat yang remind us about being there lah dekat cafe kan. Semua makanan pun sedap-sedap, lagi sedap kadang-kadang. Actually most of the time compared to cafe. Okay, so chef-chef kita hari ni Mimi, Muna, Nang, Queenie dengan Zura semua dah pilih diorang punya favourite food kalau diorang hang out dekat cafe. So nanti kita tengok apa yang macam mana diorang nak prepare all this food. Okay, so before that kita berkenalan dulu dengan Thermomix. Tapi sebelum Thermomix memperkenalkan diri dia, saya kenalkan diri saya dulu. Elina, saya team manager team Dynamics. Dan saya pun nak kenal siapa yang tengok kita hari ni first time dia tengok. Kalau first time tulis 1 kat dalam chat room. Boleh tak? Yang first time join. Ada Sarah Hani 1. Okay. Siapa lagi first time? Ni first time. Yang dah pernah tengok banyak-banyak kali kita punya cooking show ni boleh tekan 2. Okay. Siapa yang second time? Third time, fourth time semualah. Ramai. Ada 3. 3 tu apa? Okay. So yang first time welcome. Kita ada banyak show every week, boleh join kita. So hari ni kita akan start dulu. Okay, tadi saya dah memperkenalkan diri saya, Elina Effendi. Saya dah dengan Thermomix ni dah 1.5 tahun lah. Saya pengguna dulu, suka sangat Thermomix. Saya share je dekat social media dan kawan-kawan saya. Lepas tu saya join as advisor. Lepas tu saya join as advisor sebab saya nak dapat second Thermomix for free. Jadi yang dah ada Thermomix tu, kalau nak tahu macam mana nak dapat second Thermomix free, tanya advisor macam mana. Senang sangat, okay? Kalau dah ada 1 tu memang best gila, sayang gila. Ada 2 lagi best, macam ada 2 stove. Okay? So tanya advisor macam mana nak dapat second one for free. Okay? Untuk Thermomix ni, okay, sebelum tu saya nak kenal dulu. Bila kita masak, apa yang penting untuk diri kita? Saya nak tahu, untuk anda, apa yang penting? Dia kena money saving. Saya tak nak spend too much on Foodpanda, GrabFood semua. Ataupun kalau kadang-kadang kita nak buat roti tu, kita beli ingredients banyak-banyak, lepas tu tak jadi, rugi, membazir kan. Is it kena money saving? Kena reliably easy, kena senang, atau kena healthy, nak jaga kalau ada macam penyakit-penyakit ke, diabetik ke apa, nak kena jaga sugar intake, nak kena kreatif. Kita tak nak suami boring, anak boring, kita nak masak dishes yang berlainan setiap minggu. Kena kreatif ke atau kena time saving? Apa yang important untuk anda bila masak? Boleh type sikit tak? Kreatif dan time saving. Lagi? Apa lagi yang important? Come on, apa lagi? Cerita sikit. Saya nak tahu, tak jawab kita tak move on. All of the above. Okay, ada yang sebenarnya beli Thermomix ni sebab kita spend too much on GrabFood. Kan kalau saya dulu, saya beli masa MCO 1.0 sebab saya spend beribu dekat GrabFood, Foodpanda ni masa MCO tu. Tu sebab saya beli Thermomix kan. Ada ramai juga yang macam tu. Time saving sebab tak pandai masak sangat. Okey, apa lagi? Boleh masak macam-macam. Okey. So dalam show kita hari ni saya akan tunjuk Thermomix ni boleh address semua kepentingan yang telah di-highlightkan tadi. Okey. Nanti akan ditunjukkan oleh chef-chef kita nanti. Okey, Thermomix ni daripada Germany. Okey. And dia dijual di lebih 80 negara dan telah menang banyak award ni dari segi
design dan juga teknologi. Jadi apa yang kita beli ni kita invest dalam teknologi, okay? Lepas tu Thermomix dah lama dah. Dari 1960-an dia start dengan blender. Lepas tu kita masukkan fungsi pemanas. Lepas tu dia evolve lah sampai yang kita dapat sekarang Thermomix TM6, okay? Dekat Malaysia dari TM31. TM31 ni saya selalu cakap mak mertua saya ada dah nak 20 tahun masih berfungsi lagi. Dia ada dua, TM31 dengan TM6, okay? Lepas tu kalau kita dah tengok TM31 tu, saya ada beberapa customer yang ada TM31 dengan TM6. Jadi kita tengok TM31 tu dah 20 tahun. Boleh lagi berfungsi. Imagine how long TM6 ni boleh dengan kita. Boleh bagi anak, boleh bagi cucu semua. Kalau ada anak 4-5, belilah 4-5 seorang satu. Okay? Lepas tu TM6 ni keluar 2019 sampai sekarang. And akan berada lama. Yang tanya bila TM7 akan keluar semua tu, takkan lagi lah. Sebab TM6 ni yang pertama yang ada Wi-Fi connection, yang ada software. So from time to time dia ada software update macam kita punya phone. Jadi more function, more fungsi-fungsi yang kita boleh dapat dengan Thermomix TM6. Okay, so it will be here for a while, TM6 ni. Okay, kita panggil Thermomix ni all-in-one super kitchen machine sebab dia boleh replacekan lebih 20 fungsi kitchen appliance yang lain. Okay, sebelum saya cerita pasal 20 fungsi tu, saya nak go through all the accessories yang kita akan dapat dengan Thermomix. Yang pertama kat atas ni, kepala dia ni, ini Varoma set. Okay, ini Varoma tu short for vapor and aroma. Ini basically kita guna untuk steaming. Okay, kalau kita tengok di kapasiti besar, 33 liter boleh masuk satu ayam kat dalam, boleh steam satu ayam kat dalam. Lepas tu kalau kita nak steam banyak ingredients yang berbeza, dia ada 2 layer. Jadi kita boleh steam ikan atau ayam kat bawah, kat atas boleh steam sayur. Okay, and yang best pasal Varoma set ni, dia pun boleh jadi strainer. Kalau kita nak strain kita punya pasta, nak basuh sayur semua, kita boleh guna juga. Okay, so ini kita punya Varoma set. Lepas tu kita ada dia punya cover ni. Dalam ni saya ada simmering basket. So simmering basket ni saya suka sebab dia pun jadi strainer juga. Okay, kalau kita nak buat lemonade, banyak orang selalu cakap lemonade Thermomix senang, 6 saat. Masuk je lemon kat dalam, lepas tu masuk air, masuk gula, kisar semua, lepas tu kita jadikan di air strainer macam ni. Okay, lepas tu kalau kita nak steam benda-benda kecil, tak payah guna Varoma tu, boleh steam dalam ni juga. Okay, lepas tu kalau kita masak nasi, kita guna simmering basket juga. Letak beras dalam ni, letak air dalam ni, kita dapat air nasi kukus. Lepas tu kita tengok air kanji tu semua jatuh dekat air kat bawah. Kita tengok air tu jadi putih-putih. Okay, jadi yang kita makan nasi ni, nasi yang healthy, kita panggil low GI rice. Okay, jadi kalau kita makan dengan rice cooker biasa, kita akan makan semua dengan air kanji tu sekali. Okay, jadi kalau suka makan nasi, belilah Thermomix, boleh makan banyak nasi healthy dengan dengan low GI rice nasi. Okay, bila nasi dah panas, kita nak keluarkan, kita guna spatula. Nampak dia ada hook tu kan? Kita hookkan dia je. Lepas kita keluar macam tu. Okay, lepas boleh keluarkan nasi. Spatula ni saya suka, dia design dia yang best pasal Thermomix dia design dia fikir pasal benda kecil-kecil pun dia fikir. Kalau dah kotor kan, kita guna spatula ni dah kotor, kita nak letak atas meja, dia takkan kena meja tu. Kan? Sebab dia ada ring ni. So dia takkan kena permukaan meja tu. Lepas tu ring ni, dia akan prevent spatula tu daripada pusing-pusing. Macam tu. Okay? And then bila kita nak stir, kat dalam ni kan ada plate kan. Bila kita nak stir Thermomix masakan kita letak saja ni kat dalam. Dia punya ring ni prevent the spatula daripada kena plate kat dalam. So kita boleh kacau macam tu saja. Okay. Kita pun ada measuring cup ni, ada indikator 50 ml dengan 100 ml. Kita boleh letak milk ke krim ke apa, boleh letak macam tu. Selalunya bila kita masak memang measuring cup ni kat atas macam ni. Melainkan kalau kita nak guna Varoma tu memang kena buka lah. Okay. Lepas tu kita ada
Yang ni kita panggil butterfly whisk. Kalau nak buat kaya, nak kacau nasi goreng, nak kacau ikan, tak nak ada pecah-pecah, kita guna ni. Macam mana nak guna, kita letak je kat sini. Okay, macam tu. Okay. Lepas tu, saya cakap sikit pasal mixing bowl ni. Mixing bowl ni 2.2 liter, very besar punya capacity, pun boleh masuk seekor ayam tapi kena potong kepak tu. So ada resepi yang kita memang letak ayam terus kat dalam. Lepas tu kita tengok ada indikator 1 liter, 2 liter dengan maksimum. So kalau kita nak buat apa-apa resepi, nak double portion pun boleh asalkan kita melebihi maksimum punya amount tu. Okay. Lepas tu kalau kita tengok kita punya resepi cookie dough, which is our online recipe portal, boleh masak untuk 4 hingga 6 orang. Kadang-kadang kalau buat macam roti China tu semua 8 orang pun boleh. Okay. So very large capacity sebenarnya. And then kalau kita tengok dia punya blade tu, kan, dia sebelah blade tu tajam, belakang dia tumpul. Okay. Jadi bila kita ada step-step yang dia nak stir saja, nak kacau saja, dia akan dia punya blade tu akan terbalik. So dia boleh pusing clockwise dengan anti-clockwise. Macam mana kita tukar anti-clockwise tu? Kalau kita tengok indikator sini kat kita ada time, temperature dengan speed. Kalau kita tengok speed ni, tak nampak sangat kan? Ada macam icon blade kat situ. Kita tekan icon blade tu, dia jadi reverse. So itu dia akan guna belakang, dia akan stir saja. Okay. Lepas tu lagi satu aksesori yang kita dapat ialah splash guard. Okay, splash guard ni kita guna untuk masak high temperature punya resepi. Macam kalau kita nak buat ikan bilis, nak goreng ikan bilis, kalau kita nak buat lollipop ke apa, caramel, kita guna ni. Okay, lipat macam ni je atas. Okay, lepas tu dengan aksesori ni semua kita pun dapat lagi satu benda. Kita dapat ni. Basic cookbook, ini best, okay? Nanti saya go through lah apa yang ada kat dalam ni. So ini pun kita akan dapat juga. Okay, itu semua aksesori yang datang dengan Thermomix kita. Okay, Thermomix ni harga dia asal 7188. Tapi sekarang kita ada RM200 diskaun, so it's 6988, 6988. Boleh beli full payment atau dengan 0% installment plan guna credit card atau debit card. Okay, so kalau kita beli guna full payment, boleh dapat extra free gift. Boleh pilih antara Chinese flavors dengan Malay kitchen. Okay, ini kalau buat full payment. Tapi kalau mana-mana payment juga, kali ni kita ada host gift atau free gift. Kalau kita host yang best, kita ada 4 tambah 1. Tak pernah dapat 4 gift tambah 1 semenjak saya join Thermomix. Dulu saya beli dapat 1 gift je. Kadang-kadang adalah kita buat 2 gift macam tu. Tapi ini first time company bagi 4 gift plus 1. Okay, and promotion ni habis esok. Jadi kalau betul-betul nak Thermomix, beli sekarang sebab tak pernah company bagi ni banyak-banyak macam ni. Okay, first kita akan dapat ni. Kalau beli sampai esok dapat silicone muffin bowl. Ini best, very high quality silicone. Kalau tengok saya punya show pagi tadi, saya dah guna ni. Ini boleh masuk kat dalam oven. Okay, so bukan saja boleh guna dengan Thermomix, boleh masuk oven juga. Macam mana kita guna dengan Thermomix? Dia untuk steam. Okay, kita letak kat atas ni. Kalau nak buat apa, nak buat muffin, steam cake, dia perfect kat atas ni. Tengok. Okay, very high quality, imported from Australia. Nak beli kat Thermomix Malaysia tak ada ya. Ini memang daripada Thermomix Australia, kita import. Lepas tu second, kita dapat Trivac, Varoma Trivac. Trivac ni kita guna untuk Varoma juga. Kita letak kat bawah ni. Bila kita steam makanan, kita nak kena dia naik sikit sebab kita tak nak dia cover lubang-lubang kat bawah, nak biar steam naik kan. So dia punya size ni perfect untuk bawah ni. Boleh letak ingredients terus kat atas atau boleh letak mangkuk ke apa bila nak steam nanti. Okay, ini pun imported from Thermomix Australia. Malaysia tak jual. Banyak yang ni semua betul current Thermomix user semua tanya macam mana nak beli sebab diorang tak dapat dulu. So rugilah orang-orang yang sekarang ni
tak beli Lepas tu kita pun ada lagi satu from Australia juga. Ni, Baroma baking paper. Dapat 24 sheet. Dah lah dapat 24 sheet. Lepas tu dia reusable. Boleh guna beberapa kali. Dia punya size perfect untuk atas ni. Bila kita nak steam ikan, letak saja kat atas ni. Lepas tu boleh letak ikan di sini. Okay, very very good. Itu tiga daripada Australia kita import. Lepas tu tambah lagi satu. Ini bukan from Australia lah. Ini kat sini memang boleh beli. Ini Daily Asian Cooking Cookbook. One of the most popular ones. Ini pun kita bagi sekali. Itu dah 4 gift kan? Apa yang lagi satu tu? Lagi satu tu kalau beli until 31st August, company bagi extended warranty of 3 months. Kita punya Thermomix ni datang dengan warranty 2 tahun. Tapi siapa yang beli until 31st August dapat extended warranty 3 months. 2 years, 3 months. Tapi yang 4 gift tadi tu sampai esok saja. Okay? Jadi place order cepat. Okay? So tadi saya cakap ada lebih 20 fungsi Thermomix ni. Kita boleh blend, boleh steam, boleh emulsify, stir, boleh weigh, ada weighing machine, weighing scale kat dalam ni. Lepas tu boleh knead. Kalau kita beli mixer tu 2,000, 3,000 kan, boleh jual kat Facebook. Kita beli Thermomix je, okay? Sekejap, jangan letak kepala ni. Lepas tu boleh grind, boleh jadi kettle. Kalau kita panaskan air dekat dalam kettle kita, dalam cerik kita 100 degrees je. Dengan Thermomix ni boleh 70, 80, 90 degrees. Okay? Lepas tu kita boleh fermentation, boleh buat cheese, boleh buat yogurt, boleh buat sous vide, slow cook, pre-clean. Pre-clean tu best. Pre-clean tu maksudnya dia boleh bersihkan diri dia sendiri. Okay, kalau beli LC tu tak boleh bersihkan diri sendiri kan? Tapi Thermomix boleh. Okay? So ini function Thermomix. Kalau kita ada banyak-banyak appliance dekat kitchen tu kan, kita ada bread maker, ada mixer, ada blender. Semua kita tak letak atas meja, tak letak atas island. Semua kita letak dalam kabinet. Lepas tu bila nak keluarkan bread maker tu, aduh, macam demotivated kan, tak nak buat. Tapi kalau dengan Thermomix sebab dia semua boleh buat semua. So kita letak je kat atas kita punya table tu, memang kita always motivated untuk buat kek, nak buat bread semua. Okay? Thermomix ni untuk siapa? Untuk yang single boleh, yang baru kahwin. Yang baru kahwin yang tak ada lagi mixer, tak ada lagi blender, tak ada lagi kettle, tak ada lagi steamer. Tak payah beli tu semua. Beli Thermomix. Yang nak kahwin tu, yang tunang lelaki tu, hantaran bagi Thermomix. Tak payah beli beg-beg mahal, okay? Sebab yang isteri tu nak mengambil hati mak mertua kan. Jadi saya ada banyak customer yang baru-baru kahwin tu yang beli sebab untuk buat baby food nanti, untuk family nak impresskan mak mertua lah. Okay, so untuk family yang busy, yang anak PDPR, kita work from home, kita tak nak spend too much time dekat dalam kitchen. Lepas tu on the weekend kita pun nak ada aktiviti dengan anak-anak kan. Guna Thermomix untuk buat aktiviti dengan anak-anak. Buat lollipop, buat cupcake. Suka dia orang buat dia punya own cooking show. Dia orang suka. Lepas tu untuk mak bapak kita tak nak dia masak kat api guna gas semua, yang maybe dangerous kan. Kalau dengan Thermomix ni it's safer. Dia orang boleh duduk pun kalau nak masak. Okay, jadi memang Thermomix ni untuk semua. Okay, dengan itu saya nak pass dengan chef pertama kita, Mimi. Dia nak buat pasta sebab memang dia sukalah makan pasta dekat kafe kan. Okay, so now kita hand over to Mimi. Over to Mimi. Dad. Okay ke suara, Elina? Okay. Alright, okay, welcome to Dynamix Cafe. Alright, so kita minum ala-ala minum kopi lah kat Dynamix Cafe. Okay, sebab
Actually apa kita saja bawakan konsep cafe tu sebab ramai sangat actually yang apa rindukan makan cafe, rindu makan dekat bistro kan. As for me, myself, I tak suka minum kopi. Actually ni berlakon aja, dalam ni air masak je. Okay, sebab okay, tapi untuk apa cafe ni kita suka kalau pergi sana tu memang suka makan makanan dia tau. Sebab kalau brunch, Saturday, Sunday, ada Sabtu Ahad tu tak ada kerja ke apa, memang cafe lah kita tuju, pukul 11 pagi kita late breakfast, kita terus lunch sekali. Okay, so kalau macam pasta, I dah introduce belum? Sorry, my name is Mimi. For those yang tak kenal, yang apa baru lagi, this is my second show. Before this, I dengan my husband Zizi. So today solo show agak nervous sikit, okay, tapi tak apa, kita try calm down sikit Alright, so today apa ni, kalau I cakap laju ke apa, just tell me, okay, dekat chat room tu. If you have any question ke apa ke, boleh terus tanya, advisor akan help you, okay. So alright, sekarang ni kita nak start apa ni, masak pasta, makanan yang kegemaran kita orang. Kalau pergi cafe, pergi bistro, memang benda menu yang pertama kita belik tu mesti cari pasta. Sebab pasta yang I selalu buat sebelum ada Thermomix tak pernah sama dengan pasta kat cafe. Okay, sebab kalau kita makan dekat cafe, rasa creamy, cheese dia lain sikit tau daripada yang kita buat. Selalu kalau I buat dekat rumah, sama ada bolognese, carbonara, dua tu je lah, ataupun aglio olio sometimes, okay. Itu pun carbonara pun kadang-kadang nak jadi tekstur yang sama dengan cafe tu macam jauh sikit lah, ala-ala macam Melayu punya pasta lah. Okay, so dengan Thermomix ni different. Apa yang you all makan kat cafe tu kadang-kadang lebih sedap Thermomix buat. Okay, dia punya apa kepekatan, sos dia cukup perfect. Okay, so I nak tunjuk kat you, tak nak cakap panjang-panjang, kita start masak. Okay, so today kita masak creamy tomato salami fettuccine. So senang, I pendekkan je, creamy fettuccine je lah. Okay, so kita menggunakan apa ni, bahan-bahan yang biasa ada dekat rumah je sebenarnya. Tak ada orang kata bombastic sangat, tak ada pricey sangat macam kita nak letak apa 3 jenis cheese ke apa ke, tak perlu. Okay, just a very simple pasta. Okay, so mula-mula kita boleh start lah. Alright, kita start masak. Okay, so sekarang dia ada suruh masukkan parmesan cheese. Ini apa ni, sukatan semua dah dibelikan, terpulang pada kita. Kadang-kadang ada anak-anak kita yang allergic, tak mau letak cheese. Okay, so kita just skip je. Okay, so kita skip apa yang kita tak mau. Tapi jangan skip semua, nanti jadi macam carbonara Melayu pula. Okay, so kita skip apa yang kita tak maulah. Okay, sikit-sikit boleh ubah dia. Alright, so sekarang kita masukkan separuh biji bawang. Okay, bawang ni masuk sebiji-sebiji macam ni je. Okay, dia akan siap blend semua, jangan risau. Okay, lepas tu garlic, 1 biji garlic. Okay, lepas tu next kita masukkan fresh parsley. Okay, parsley sekarang susah nak cari. Kita stay at home sekarang ni, malas nak keluar-keluar cari parsley. Okay, so kita boleh skip ataupun kita boleh gantikan dengan benda lain. Okay, so today I gantikan dengan mushroom. So kita gantikan dengan mushroom. Okay, next kita masukkan apa lagi? Alright, so sekarang dia akan chop kita punya ni. Alright, okay, kita lama 3 sakat. Dah siap. Okay, betapa handalnya dia chop. Lagi dahsyat daripada kita chop. Okay, so 3 saat je perlukan masa. Alright, so next kita buat apa? I think dia nak chop lagi. Okay, capsicum dia nak ni kan. Alright, jadi kita masukkan, dia kata separuh capsicum. Okay, buang biji dia dan masukkan. Okay, alright, lepas tu apa lagi? Zucchini tak payahlah terlampau bombastic sangat, simple je kita nak buat. Okay, so sekarang kita masukkan. Okay, alright, so tutup. Lepas tu kita chop lagi sekali. Okay, so nampak tak dah siap? Okay, siap chop. Cantik kan dia punya tu? Kasar-kasar dia punya, dia chop tu supaya tak nak halus dia. Nanti bila kita makan tu kita akan nampak tekstur dia. Okay, so kita scrape down. Lepas tu kita nak saute dia. Okay,
Jangan lupa kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya terus. Okay. Kalau I cakap laju, please remind me. Macam robot nanti cakap, okay. So, kita masukkan minyak. Alright. Untuk kita sautekan dia. Saute ni tumis lah, okay. So, kita masukkan antara dalam 30. Okay, good. 30 ke 50 gram. Next. Kita buat apa lagi? Dia suruh kita tutup, okay. So, sekarang ni kita nak tutup, kita nak tumis dia selama 3 minit, okay. So actually bahan-bahan yang perlukan untuk buat cafe punya pasta ni actually tak susah sebabnya bahan dia apa yang tersedia saja di rumah sebenarnya kadang-kadang ada. Okay, yang tak ada ni macam ni lah, right? Salami. Salami ni ramai juga orang tanya. Okay, salami ni ini saya dah potong-potong lah, okay. So salami ni ramai juga yang tanya macam ni nak dapat salami. Salami ni actually kalau siapa yang biasa makan Subway sandwich, kita akan ada dijual macam ni. Okay, so salami ni sekarang ni bukan susah nak cari. Mana-mana tempat pun dah ada dah. Dekat Giant, Tesco, dekat Village Grocer, semua dah ada. Okay, kalau macam ni satu paket dalam RM8 ke RM9. Okay, so yang ni I masak terus satu paket ni. So sesuai untuk portion 4 orang. Okay, so ikutlah terpulang. Kalau rasa macam keluarga besar, boleh buat double the portion. Okay. Alright, so bahan-bahan lain yang kita perlukan adalah whipping cream dan pasta. Kali ni I tak guna fettuccine, I guna linguine. So linguine ni dia flat pasta tapi dia kecil sikit. Okay. So dia mudah masak dan cantik lah. Kita kan nak buat ala-ala macam dekat kafe. So kena orang kata apa, cantik lah sikit. Dan kita punya plating pun nak buat cantik ala-ala kafe sebab dah lama tak makan makanan kafe kan. Rindu. So tu je lah. Okay. Sebab kita tunggu dia saute. Kalau macam Thermomix ni, you tak payah nak risau apa-apa sebab semua benda, ingredient, bahan-bahan, masa dan apa semua dah disetkan dalam ni. Okay, macam pasta sendiri pun ada dalam Cookido, dalam sistem built-in recipe ni, ada 72,000 as of now, 72,000 resepi. Tapi pasta saja yang kita boleh guna pakai ada 2,000 jenis resepi. Okay, itu tak kira lagi ada berpuluh-puluh ribu lagi yang pasta daripada Italy, ada yang bahasa-bahasa yang kita yang kalau ada biasa pergi overseas tu, dia nak try buat, boleh lah. Okay, untuk kita yang lokal Malaysia ni, kita nak try ada 2,000 jenis pasta resepi. So you boleh Google pula. Pakai Cookido tak payah Google. Pakai Cookido, check terus resepi apa nak. Kalau macam minat carbonara ke, alfredo ke, aglio olio, apa lagi pasta. Nak buat lasagna, semua boleh. Jadi semua bahan-bahan dia dah cakap kat kita apa benda yang kita perlukan. Kita just sediakan aja terus masuk ikut portion dia. InsyaAllah akan jadi. Selalu macam itulah. Alright. So kita tunggu dia saute sekejap. Dalam masa 20 saat lagi akan siap. Okay. Okay. Sementara tu kalau ada apa-apa soalan yang you all nak tanya, boleh tanya. Okay, you all suka ke makanan pasta ke apa ke? Boleh share. Apa yang biasa buat pasta tak pernah jadi. Ini semua macam bolognese yang kita selalu buat pun senang sangat. Okay, nampak saute dah siap. Alright. Ada yang kata suka tu kan, suka pasta ke suka makan? Okay. Alright. So bila kita letak mushroom dalam ni, bau dia memang sedap. Okay. Alright, so next kita buat apa pula? Okay, dah siap saute. Now kita masukkan apa pula Alright, kita masukkan tomato. See dalam ni dia dah cakap dah berapa banyak tomato. Kita masukkan dia. Ni I dah siap pre-sukat lah orang nak kira. Masukkan tomato. Aroma tomato ni actually tomato cherry lah. Okay, kalau tak ada tomato cherry pun boleh pakai tomato biasa. Macam I cakap bahan-bahan ni you boleh olah sendirilah. Maknanya kalau you rasa macam tak cukup bahan ke, tak payahlah nak pergi kedai ke, beli mahal apa semua, pakai je apa yang ada. Okay. Alright, so sekarang air 300 gram. Penimbang dah siap ada, jadi kita just tuang saja. Okay, ikut penimbang dia. Alright, so 300 gram. Kalau terlebih sikit tu, tak ada hal, jangan rasa ni sangat. Okay. Okay, so selepas tu apa lagi kita kena buat? Okay, sekarang whipping cream. Whipping cream, satu kotak 200 gram, okay? So, kita masukkan semua.
masukkan semua. Okey. Baik. Lepas tu apa lagi kita perlu buat? Next, kita masukkan vegetable stock paste. Okey. So kita masukkan kita boleh buat chicken stock sendiri. Okey, kalau nak buat yang homemade yang sihat, nak buat sendiri pun boleh. Okey. Next, kita masukkan. Alright, ini kita nak boiling kita nak biar dia masak lama lah. Okey. Alright. So kita ada 10 minit untuk kita boil dulu air ni, dia punya sos dia. Nanti lepas pada 10 minit kita akan boleh masuk terus pasta dalam ni. Okey, dia akan rebus sekali. Kenapa I suka pasta yang kenapa I pilih pasta? Sebab actually makanan pasta ni memang favorite satu family lah kita. Tapi cuma bila masak kat rumah kita ada problem tau. Sebab pasta ni benda yang paling I tak suka sebabnya kita ada bermacam-macam jenis periuk. Okey, sini I tunjuk kat you all Okey. See, ada troli siap tau. I nak tunjuk. Nampak tak? Okey. Kalau nak masak pasta, ini adalah basic appliances yang kita pakai. Bukan appliances, tools lah. Senang cerita. Okey. Ini untuk apa? Kalau you all tahu. Ini untuk pot yang besar ni mestilah untuk rebus pasta. Dan I tahu, my husband akan komen kat situ sebab dia kata dia yang buat pasta ni al dente. Sebab memang tugas dia yang buat pasta. Sebab I kalau buat sendiri, I buat pasta memang selalu sama ada dia melekat sesama tu sendiri ataupun dia macam tak al dente lah, memang kadang keras, kadang terlajak lembik macam tu. So, dia pot ni memang kita buat khas untuk pasta, rebus pasta. Okay, so dah rebus pasta asing. Lepas tu apa pula? Kita nak kena tapis pula. Okay, so kita pakai ni lagi. Okay, ni dah berapa dah? Dah 2. Okay, lepas tu dah masak pasta. Kuah dia macam mana pula? Kuah ni kat sini. Masak kat sini pula, dalam pakai ni pula. Aduh, memang kalau carbonara ke, bolognese ke, even mac and cheese pun sama. Ini adalah minimum. Okay, itu tak masuk chopping board, pisau apa semua ni. Macam mana lah kan, benda tu biasalah. Okay, tapi ini adalah basic kalau kita nak buat pasta. That's why kalau I nak masak untuk 4 orang, I rasa macam tak worth it rasanya untuk kita nak keluarkan semua periuk-periuk belanga ni nak masak. That's why I pilih resepi, that's why I pilih Thermomix ni. Bila dia, sebab apa Thermomix dia memudahkan, kalau you tengok, instead of sebanyak-banyak tadi tu, I hanya pakai satu barang ni saja. Satu pot yang memudahkan untuk semua I masak. Pasta semua tak perlu risau, tak perlu nak angkat cuci apa semua. I masak dia punya dia punya sos dia, I terus masukkan pasta dalam ni, terus sekaligus masak. Tahu-tahu dah siap, tinggal 10 minit aja. Okay, so ni 10 minit dia akan masak. Nanti kejap lagi kita akan masak pasta dia pula selama 7 minit. Okay, so actually itulah yang membuatkan I tertarik sangatlah kalau dia cerita tertarik dengan Thermomix ni. Okay, kemudahan dia. Okay, dia bukannya barang kayangan, tapi dia adalah barang kemudahan yang wajib ada setiap rumah. Okay, so okay, sekarang ni kalau kita tengok apa lagi Thermomix ni boleh buat. Actually ramai dah tahu apa function Thermomix lah sebab kita dah banyak tengok daripada social media, and I'm sure yang mana yang nak beli tu dah pergi dekat Instagram after Instagram nak survey tahu apa orang ni buat. Macam itulah. Okay, sebenarnya you all dah tahu dah apa function Thermomix ni. Banyak yang dah tahu, banyak knowledge. Okay, selain daripada dia boleh kneading, boleh buat roti, boleh buat cake. Okay, dia ada temperature control yang kita boleh adjust. Contoh macam kita nak buat roti, kita perlu ada specific temperature untuk kita nak naikkan hidupkan yeast tu. Okay, semua ni tak perlu you risau, tak perlu fikir, terus pakai mesin ni je. Mesin ni akan buat you punya perfect roti. Sebelum ni actually I pernah buat juga roti. Adalah sekali 2 kali sebab my husband cakap bila campak kat anjing boleh mati. So lepas tu I tak buat dah. Okay, so roti ni actually bukan senang nak buat dia. Sebabnya bila kita buat tu, kita knead uli dia tu, kadang-kadang ada salah teknik lah. Macam tu lah, dia punya tu kadang tak naik, tak kembang cantik. Yang pasti kalau I buat selalu keras, aku tak tahu kenapa. Tapi dengan Thermomix memang different. Dengan dia punya lembut dia, I siap boleh letak cheese dalam dia. So makan tu memang sedap sangat-sangat. Okay, so selain daripada buat roti, dia boleh buat macam-macam. Kalau nak buat meatball sendiri, nak buat pau, nak buat noodle pasta, kadang-kadang ada anak-anak yang tak suka makan sayur. So kita boleh buatkan noodle pasta kita tu, kita buatkan bancuhkan siap-siap dan kita letak sayur siap-siap dalam tu. Okay, so budak-budak tak perasan pun dalam tu ada sayur. Okay,
So ini yang apa ni nak mengatakan yang Thermomix ni mesin yang ada otak. Bukan ada otak lah, ini dia very good lah, maknanya good invention. Okay, ini adalah mesin the new way of cooking. Okay, future of cooking. Alright. Tengok stove kat belakang tu, kesian stove belakang tu. Adalah sekali dua kita masak goreng ikan. Goreng ikan pun pakai air fryer. Goreng keropok, keropok leko, adalah kita pakai stove tu. Yang lain kita tutup je. Sekarang 90% of my cooking memang Thermomix. Okay. So kalau kita tengok apa lagi yang kita boleh buat dengan Thermomix ni, kita boleh buat ice cream. Anak-anak semua suka makan ice cream kan. Kalau makan ice cream tu, kita lebih, orang kata apa, kalau kita buat sendiri, kita lagi seronok tau, lagi sedap. Kita boleh pilih resepi dia yang orang kata healthy, elok untuk anak kita, tambah-tambah untuk baby yang 2 tahun kan, dia start suka makan ice cream lah, suka start makan popsicle kan. Jadi nak start bagi dia, kita bagi dia ice cream yang macam ni lah. Kadang-kadang orang tanya, ice cream pun boleh buat? Dia boleh buat, okay. Kalau macam you all dah pernah pergi Italy, okay, kalau pergi Italy ada gelato, daripada tu, semua tu dia boleh buat. Kita boleh buat. Ada resepi, berbanyak-banyak resepi yang you all boleh tengok daripada sini. Okay? Ya? Okay ke? Okay ke setakat ni semua orang? Ke dah tertidur? Jangan tidur lagi, okay? Baru belum pukul 6 lagi. Okay? Kita ada lagi 3 chef lagi akan tunjuk cara masakan dia. Okay? So, next one kita ada low temperature. Thermomix ni dia ada low dengan high temperature. Okay? I cakap terus terang, sayur yang Thermomix masak the best in the world. Okay? Sebab apa, memang sayur tu cara masakan itu, bila bahan ingredient makanan yang kita masak dengan perfect temperature, dia akan bergabung menjadi sesuatu yang sangat sedap. Okay? Contoh macam I bagi contoh sedang example macam daging. Kalau daging you masak, kalau tak perfect temperature, you akan dapat dia sama ada dia liat, dia keras, tak sedap. Okay? Tapi kalau macam bila you tengok chef-chef yang selalu masak dekat hotel ke, dekat kafe mahal-mahal tu, dia masak tu perfect temperature tu rasa macam bukan daging lembu. Macam tipu je ni. Faham tak? Macam tu lah. I pernah ingat dulu masa I pergi 2 kali I pergi Paris dengan China. Dua-dua kali tu adalah brokoli yang terbaik I pernah makan. Kita balik rumah, kita terus cuba try buat. Macam biasalah apa jadi lepas kalau kita try buat tu. Try buat pakai kuali apa semua, tak jadi-jadi. 10 kali cuba sekalipun tak akan jadi. I pun rasa macam kenapa tak jadi? Kenapa rasa tak sedap? Tapi bila first time makan masa demo, kalau tak silap, nak makan cuba rasa sayur brokoli tu memang lain macam. Memang sedap. Dia punya rasa dia manis dia. Surprisingly, brokoli yang kita masak ni sebenarnya actually menggunakan 3 bahan sahaja. Iaitu brokoli, minyak dengan garlic. Okay, 3 bahan boleh jadi sangat-sangat sedap. Okay, I pun tak tahu macam mana dia punya right temperature tu akan memang perfect dengan brokoli tu atau sayur-sayur lain, tapi memang sempurna makanan tu. Okay, so kalau macam high temperature, nak buat lollipop boleh, nak buat masak daging pun boleh. Okay, macam lollipop sebab recently I baru buat lollipop. So I boleh ceritalah lollipop punya story. Sebab sebelum ni, I dengan candy buffet business, so memang I dah lama, 10 tahun, nak cuba buat candy sendiri. So kalau orang cakap nak buat lollipop, I pernah buat dulu. Okay, nak cuba buat lah, I pernah buat. Jangan kata buat sebab memang tak menjadi zaman dulu kan. So pernah buat dan tak menjadi. Lepas tu satu paling kekesalan yang paling besar sekali adalah nak mencuci pot-pot tu. Nak buat lollipop tu, nak mencuci selepas pada tu kan. Kalau you all tahu high temperature untuk gula, selepas dia dah kena satu tahap, gula tu satu tahap suhu yang kita kenakan dia akan the moment kita transfer dia kepada benda lain, benda tu akan mengeras. Sama juga dengan Thermomix ni, bila masak lollipop dalam pot yang sama, okay, kita masak lollipop tu, dia boleh cuci semua yang melekat-lekat, yang terlampau keras. Kalau you tengok macam benda tu macam tak logik tau, blade tu boleh berputar sedangkan candy tu dah melekat lama kat dalam tu, dah keras dah, okay, tapi tak, sebab sistem dalam Thermomix ni dah setkan siap-siap dah, okay, dia dah tahu dah berapa kandungan gula macam mana, kekuatan dia boleh cuci balik sebersih-bersihnya. Itu yang I betul-betul macam impress sangat-sangat. Itu memang I baru buat 2 minggu lepas lollipop. So I rasa macam wow, kalau I tahulah 10 tahun lepas I memang dah beli dah. I rasa I'm proud owner of TM31 kot I rasa. Okay, sebab I tak tahu dulu kan, macam kita tak tahu kan, of course benda ni knowledge, benda baru.
So itu saya cakap Thermomix ni very powerful. Dia punya masak lollipop dia pun boleh ni kita buat lollipop ni satu kita boleh control gula dia actually sama je tapi kita boleh control dari segi warna dia, tak perlu letak colouring banyak, flavoring tak perlu, kita tak perlu letak bahan pengawet, kan macam tu, benda-benda yang macam tu kita boleh buang, kita buat sendiri lollipop. Jadi kita boleh Kalau control. kawan dia nanti bagi tahulah ni. Dia kata tak apa. Ya. Tak apa, apa yang tak apa ya. Okay, alright. Kita punya kuah kita dah siap, alright. So, alright. Kita continue kita continue masak balik, alright. So sekarang ni next apa kita perlu buat? Okay, so sekarang kita perlu masukkan last one last step dah ni. Sebabnya kita nak pergi ke chef-chef lain dah. Chef-chef lain pun dah tak sabar dah ni nak masak. Okay, dah ready ke tu chef-chef lain? Okay, sekarang kita nak masuk 250 gram pasta, okay? So actually 250 gram ni macam separuh lah. Okay, sebab I nak buat portion tak ramai, 4 orang saja. So kita buat separuh daripada packaging ni, okay? Okay. Kat sini arahan dia disuruh patah 2. Ada setengah arahan terus masuk dalam ni saja, okay? So dia boleh menari putar-putar, okay? Tapi ni I just patahkan 2 je. Okay. Masukkan fettuccine. Lepas tu next, kita masukkan apa lagi? Last kali kita masukkan salami kita. Okay? Kita masukkan salami. Alright. Nampak tak pasta tadi ni betul-betul daripada packaging Dia keras-keras, kita tak payah nak masak lebih-lebih Okay? Okay, so sekarang kita kena kacau sikit dengan spatula sampai dia terendam habis. Okay? Banyak sebelum ni kalau nak masak pasta macam-macam tau tips daripada chef-chef. Ada yang kata letak minyak dulu, ada yang kata jangan letak minyak kalau nak rebus pasta. Ada yang kata letak garam bagi dia rasa dia naik. Macam tu. Ni tak payah. Sumbat semua sekali terus dalam ni, tutup, settle. Okay? So, next kita ke dah siap, settle semua. So kita ada masa 7 minit untuk kita nak pergi nak kemas dapur ke apa ke. Kita boleh terus tinggalkan mesin ni, okay? So itu saja daripada saya, Mimi. So kita back to, bukan back lah, kita ke Chef Queen. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Okay, selamat datang ke Cafe Dynamic. So hari ni nama saya Queenie, panggil Queen je ataupun selalu panggil Kak Queen pun tak apa, tak ada masalah. Okay, so hari ni Queen akan tunjuk cara buat scone. Okay, so simple je sebenarnya, senang. Okay, so saya tunjuk dulu bahan-bahan dia. Hari ni gunakan tepung sendiri je. Gula sedikit dengan, hari ni saya tak ada fresh milk. So saya pakai cooking cream. Dan juga butter saya dekat freezer. Okay, untuk pengetahuan you all semua, scone ni kalau you all handle dia memang sensitif sangat. So sebab tangan kita ni ada suam-suam, so ada macam ada heat. So bila kita handle dough scone tu, nanti dia akan cepat cair. So apa yang you all kena buat, okay, tips daripada Queen. Selalunya kadang-kadang kawan-kawan order scone daripada saya. Okay, so untuk handle adunan tu, actually saya akan bekukan dahulu mentega. Okay, so saya pegang dulu. Okay, saya dah ambil dah, saya dah bekukan sebelah sini. Okay, so kita mula sekali. Resepnya senang saja. Okay, so masukkan, kita campak dia daripada
box gini, okay. Dalam tepung dalam 300 ke 350 lah. Lebih sikit pun tak apa. Okay. So saya akan masukkan dalam 300. Okay. Kemudian gula caster dalam, okay, kita tekan dulu. Senang sebab Thermomix ni dia ada scale dalam built-in scale. So kita mencampak je dia. Okay. So 50 gula Okay, 50 gula. Kalau you all nak reduce kan pun boleh, tak ada masalah kalau tak suka manis kan. Okay. And then saya tambah sedikit setengah sudu kecil baking powder. Kalau tak nak letak pun tak apa, dia optional ya sebab kita dah pakai tepung naik sendiri. Okay. Kemudian kita masukkan masukkan mentega dalam 70 gram. You potong dadu lah senang. Sebab kalau you masuk seketul tu dia nanti Thermomix dia akan goyang So actually sebenarnya kejap je. Yang selalunya terus pun kalau you nak buat breakfast pun cukup cepat, cukup senang. Okay. So saya tengah potong sikit jadi cube. Okay. Saya dah tekan, masukkan 70 je. 70. Okay. 70. Lebih sikit. Sikit. Okey, cantik. Dapat 70. Senang. Saya suka masak guna nak buat kek ke semua macam apa. Okey, so dah masuk tepung gula dengan mentega. Apa lagi? Kita suruh dia mix. Okey. Tak perlu dah kacau. Kalau manual you all kena ramas dengan ujung jari ni sehingga sebatik, sehingga kita dapat tekstur berpasir tu kat tepung Tapi kalau dekat Thermomix ni tak perlu. Jangan susah-susah. Okey, 10 saat sahaja. Okey, dengan kelajuan 5. Okey. Dah siap pun. Tak susah kan? Tangan pun tak kotor lagi. Okay. So bila dah habis tu, saya nak tunjukkan you all. So kalau manual, kita memang nak tekstur macam ni. Berpasir ni. Tepung dan segala mentega tu dia dah bercampur dengan sebatik So cantik kan? Okay, next. Saya akan masukkan satu kotak kecil cooking cream. Sebenarnya you all boleh guna susu segar, boleh guna santan, boleh gantikan juga dengan whipping cream, tak ada masalah. Okay. Cuma dia punya tekstur akan berbeza pada rasa sahaja. Contohnya kalau gunakan cooking cream ni dia akan lebih more little bit buttery So kalau orang suka yang lemak-lemak memang saya syorkan gunakan cooking cream ataupun whipping cream. Okay, so tuang saja satu kotak ni. Okay, so kita akan undi dia. Kita ambil mode dough selama 30 saat. Senang sangat. So pusingkan dia. Dalam masa 30 saat tu, kemas action tu. Kalau ada soalan, you boleh letak
letakkan dekat chat tu, insyaAllah ada advisor lain yang akan tanya ya, yang akan jawab, sorry. Okay, so untuk scories, saya akan gunakan kata ni. Okay, kata ni saiz 2.5 inch. Okay, sebenarnya kalau tak ada dia pun you all boleh guna gelas tau, gelas. Okay, so kalau tak ada ni jangan risau. Bunyi dah. Okay. So dalam 30 saat tu dia dah tolong saya uli. Okay. So saya akan letak dekat transfer dekat Mac ni. Kejap lagi saya tunjukkan. Okay. So dough ni sangat-sangat senang. Saya dah cuba, saya dah buat eksperimen. Gunakan susu, gunakan santan, even guna air pun boleh. Tak ada masalah. Yang ni kejap lagi kita boleh pre-clean. Senang kan? Okay. So dough ni macam mana nak tunjuk kat you all? Nampak tak? Saya kena sengitkan laptop saya. Macam mana? Okay, nampak Okay. So you all tak perlu press sangat. Just buat macam ni je. Okay. So you rollerkan dia. Itulah selalunya skon ni kita nak dia tinggi sikit kan. So dalam 2 cm pun dah cantik dah. Okay. So cara dia, you all ambil kata ni. So mandikan dengan tepung ni. Okay. Untuk apa? Senang nak potong. So you all just tekan ni ke bawah. Jangan pusing. Okay. Jangan pusing. So tarik. Macam tu. Okay. Okay, so macam inilah cara saya buat. Senang je. So saya akan ambil tray. Saya nak letak sinilah. Okay. So tray ni congkel aja. Okay. So letakkan kat sini. Okay, susun aja. Tak perlu rapat sangat sebab nanti dia akan kembang. Jarak-jarakkan saja. Selalunya dough ni saya akan dapat dalam 12 biji skon ya. Saya dapat 12 biji skon. So tepuk dia. And then roller je. Okay. Siap roller. Ambil balik kata. Tekan. Tekan. Sangat senang. So just congkel dia. Okay, so ada lagi. Saya habiskan ni dulu. Okay. Skon ni sedap dimakan bersama dengan jam strawberry ataupun you boleh buat lemon curd. Lemon curd dekat cookie dough sangat sedap dan sangat cepat. Okay. Tapi hari ni saya tak buat lemon curd. Saya dah buat clotted cream. So saya akan makan dengan jam strawberry saja. Tadi saya dah buat jam strawberry. Semuanya gunakan Thermomix. Sangat senang. Senang hidup saya.
So senang hidup saya, you all pun senanglah juga kan? So jangan lupa beli. Okay, saya habiskan ini. Though dia lama-lama akan lembut ya sebab dia dah mula cair di kena tangan kita yang ada haba ni. Okay. So dah siap. Yang lebihan ni janganlah buang. Saya tak buang selalu. Saya bentukkan aja. Okay. Okay, so yang ini dah siap. Oh, sebelum tu saya lupa nak maklumkan. Sebelum buat tu kita preheat dulu oven ya dalam 190 degree ya. So bila dah siap potong kata macam ni, pecahkan sebiji telur, tambah sedikit susu. Okey, so kita akan sapu di atas skon. Macam ni saja. Sangat cepat dan mudah. Dan untuk pengetahuan you all, dough ni you all boleh tambah dry fruit. Contoh macam cranberries, kismis, strawberry, apa-apa saja ataupun kurma, dan juga boleh letak chocolate chip. Okey? Tak ada masalah. So bila nak tambah tu you boleh tambah masa the second step kneading tu. Masa dia uli, you all tambah sekali dengan susu ataupun cream tadi. Okey, so dah siap. So yang ini kita akan bakar selama 15 minit hingga 20 minit dengan suhu 190. Okey? Saya masukkan dalam oven dulu ya. Okey, tukar kamera sekejap. So, sekejap saja kan buat spoon. Effortless sangat. So saya memang sangat-sangat galakkan you all beli Thermomix, banyak faedah di sebenarnya. Okay, so sementara itu saya akan ceritakan cerita ni, cerita. Okay. Okay, so dekat Thermomix ni ada lebih daripada 21 function. Okay, so function yang pertama, yang saya akan explain ni adalah, nampak tak? Okay, it's a keep kettle mode. Okay, so Thermomix ni boleh juga sebagai kettle. Okay, kita nak masak air. Nak panaskan susu baby pun boleh, tak ada masalah. Okay. And then dengan mode kettle sebenarnya kita boleh masak, contohnya kita nak rebus teh. Okay, so dengan suhu yang betul, iaitu 75 darjah Celsius untuk teh, dan juga kita boleh brew coffee ya menggunakan suhu 95 degree saja. Sangat-sangat berguna, betul tak? So bukan saja boleh uli masak dalam ni, tapi boleh juga sebagai kettle. So tak perlu dah beli kettle tu. Saya beli kettle pun saya dah lama dah bagi ke orang. Kan sebab kita pun tak guna, sayang, daripada membazir, baik bagi orang, betul tak? Okay. So next, okay. Thermomix ni pun ada function slow cook. So tak perlu dah beli periuk slow cook. Saya dulu ada periuk slow cook. Nak masak berjam-jam, 2-4 jam je. Lepas tu kena tengok selalu. Sebab kadang-kadang air dia akan terkurang, kena tambah. Okey, tetapi menggunakan Thermomix setakat ini, kalau saya nak buat slow cook,
tinggal saja contoh nak rebus, nak buat sup tulang, saya set 2 jam, tinggal saja. So saya boleh buat kerja lain. Sangat senang. So tak adalah pula kita nak tambah liquid dalam ni sebab liquid di dalam bowl insya-Allah tidak akan terhidrat. Okay? Okay, next ada juga function yang paling best, fermentation. Okay, so dekat Thermomix ni ada function fermentation. Nak buat apa? Boleh buat yogurt sendiri, okay, boleh buat cheese sendiri. Lagi kita boleh buat fermentation, kita boleh proofing roti ya, dough. Okay, kita boleh proofing dough. Kita setkan air dalam bowl lebih kurang dalam 30 darjah Celsius ke atas, and then dia akan masak air tu, tapi bukan misalnya sekadar nak keluarkan haba saja, dan dia akan membantu dough untuk naik lebih cantik. Okey, terutamanya kalau hari-hari hujan. Kat mana kita, sebab kadang-kadang kat rumah kita ni suhu dia berbeza-beza. So kita boleh gunakan Thermomix untuk buat proofing dough And then paling saya tengok kawan-kawan saya suka sangat buat yogurt, homemade yogurt. Okey, saya tak tahu lagi sebabnya kat rumah saya tak ada peminat makan yogurt. Sebab tu jarang saya beli pun jarang lah. So tapi sangat-sangat healthy. Kawan-kawan kata sangat sedap. So you all kalau yang mana ada Thermomix tu jangan lupa buat. Okey? Ada banyak resepi dekat Cookido. Pilih saja. Okey. Next. Next yang ini yang paling best. Sweet mood. Okey. So yang ini kalau you all makan steak dekat mana-mana restoran ataupun dekat hotel, kita susah nak dapat texture tu. Even kalau dekat rumah pun saya buat, dia akan dry sikit kan. So kalau menggunakan teknik sous-vide ni memang perfect. So you all kena tahu mesin sous-vide ni sangat mahal kat luar. Lebih murah pun dalam 3,000 lebih. So kalau you buat pelaburan untuk beli Thermomix, dia dah half price dia tu kan, apa salahnya? Grab saja boleh dapat macam-macam function. Okay? Okay, so settle yang itu. Okay, so saya nak tunjukkan sekuens saya nasi. Tada! Nampak tak? Kan saya dah siap dah. Okay? Ni. Okay. So kita tengok tekstur dia. Ni dah siap. So sebenarnya kalau nak makan scone, you all tak payah potong dengan pisau sebenarnya. Sebab tu dia ada regahan kat tengah ni. Tu function dia. You all compact sahaja. Tada! Lepas tu boleh sapu apa-apa krim ataupun jam dan makan. Okay, so nanti di hujung show saya akan tunjukkan the final product bersama dengan jam dan clotted cream. So now pass to next chef Zurai. Oh, Nang. Hi, Nang. Hai. Okay, pass to you. Thank you, Chef Queen. Alright. Hi. Assalamualaikum. Saya Muna Faizura, tapi nickname Nang. So semua orang panggil Nang nickname kita Nang. So hari ni welcome to Dynamics Cafe Dynamics, sorry. Hi. Okay, so hari ni Nang share nak buat egg Benedict, one of my favorite punya menu tau. Kalau pergi kat mana-mana selalu ada yang ni sebab memang suka egg yolk yang cair, yang kuning cair kan. So tapi menu ni selalunya kat mana-mana kita jumpa dia mahal.
So kita pun tak, macam tu fikirlah kenapa dia mahal kan. Egg yolk, egg yolk tak apa, egg benedict ataupun kita panggil poached egg juga, okay. So kita tanya kenapa mahal kan dekat luar tu, kenapa menu lain telur dadah biasa, telur goyang pun biasa kan. Tapi when it comes to poached egg, dia harga dia lain, dia pricey, dia macam dia lain sikit tau. Rupanya sebab apa? Sebab dia sangat susah nak buat sebenarnya. Kalau you all try buat dekat YouTube macam mana nak belajar buat poached egg, dia kena ada teknik tersendiri nak buat dia tau. Dalam boil air panas tu, you all kena kacau, lepas tu letak cuka sikit, dan pecahkan slowly egg tu sebab very fragile, nak angkat tu kena ada teknik semua tau. So before this memang Nang pernah buat banyak kali, okay. Jadi juga memang best, tapi effort tu banyak sangat nak buat. Memang daripada kadang 5 biji telur 2 je yang jadi ataupun 1 je yang jadi tau. Yang lain semua pecah. Dia dalam air dah pecah kan. So lepas ada Thermomix ni macam biasa, kita try cari poached egg punya resepi. Ada banyak tau daripada semua dari foreign punya language semua ada. So kita ambil yang English, okay? Alright, kita start dulu buat. Okay, now dia suruh kita panaskan air. Okay, sorry kat sini kita start cooking. Okay, kita fill up air sampai maximum level dia, okay? Nah, dah masuk air dah tadi sebab sambil tunggu chef Queen buat, kita speed up the process nak cepatkan masa, okay? So, kita next. Okay, now dia suruh kita masukkan shimmering basket. This is our shimmering basket, okay? Kat sini dia suruh kita letakkan oil. Brush sikit oil sebab dia tak nak telur tu melekat, okay? So, kita pakailah apa-apa oil je kalau boleh. Dia ada olive, kita pakai olive, okay? So, kita put down here. Okay, kita brush sikit je. Just cukup syarat sebab nanti telur tu kita pecahkan dalam shimmering basket ni tau. So, masa kita nak berpusing-pusing dalam air tu, kita tak nak dia terlanggar apa, melekat dekat kita punya shimmering basket. Okay, so kita masuk shimmering basket dalam air panas ni. Okay. Next. Alright. Okay. So tadi kita dah buat air panas. Untuk 11 minit tau dia nak boil air ni. Tapi hari ni kita cut short. Okay. 5 minit je kita buat, okay? Sebab memang dah panaskan air tadi. Alright. Okay. So dalam masa yang sama, dia suruh kita, sorry tadi dalam air ni, terlupa pula okay, sorry. Okay, kalau korang nak stop, ni salah satu cara belajar benda baru. Kalau korang nak stop mesin ni tiba-tiba masa telefon resepi ke ataupun tiba-tiba macam rasa macam salah masuk resepi ke, korang boleh tekan dekat bahagian dekat bahagian speed ni, korang reversekan dia jadi kosong balik. So nanti dia akan terbuka. Alright? Okay. So bila kita kosong, alright. Dan dia terbuka. Okay. Ni cara kalau kita salah mesej atau salah masuk salah masuk resepi Okay, kejap. Sebelum kita panaskan air tadi, kita patut letak 1 sudu teh. Cuka, okay? You boleh pakai apa-apa cuka, tapi kalau boleh pakai yang apple cider vinegar. Sedap sikit. Kalau pakai yang kat rumah punya tu, nambah dalam 1 sudu saja. Okay. Dia sebenarnya ada dekat sini juga actually. Dia suruh korang masukkan half spoon. Okay, korang pakai spatula masak. Kalau pakai cuka putih yang Malaysia, bukan Malaysia, yang brand biasa tu, dia punya cuka tu terlalu gigit dan rasa dia tak berapa best. So nanti telur korang rasa cuka. So kalau pakai apple cider ni, dia rasa sedap sikit lah, okay? Dia kurang rasa cuka yang menyengat tu. Okay, sorry. So dia akan sambung balik bila kita speed. So kat bahagian speed control ni dia akan menentukan kita nak continue atau kita nak stop, okay? Alright. So dalam masa yang sama, dia suruh kita crack kita punya telur. Kita masukkan 2 biji, okay? Alright. Kita crack telur. Letak dalam mangkuk dulu, okay? Sebab nanti telur ni kita nak tuang kat dalam kita punya bowl. Okay, another one.
Okay, 2 biji telur ni kita get ready. Bila nanti, okay, next. Okay, nanti bila air dia dah cukup panas, dia akan, sorry, this one kita tak boleh tadi. Bila air dah cukup panas, dia akan minta kita untuk next masukkan telur. So kita tunggu je instruction daripada mesin ni tau. Alright. Kita cerita macam mana poach egg ni a little bit lah. Sebab dulu Nang tengok YouTube buat tapi tak pernah berjaya tau. So one day dekat hotel buffet, morning tu lah, breakfast buffet kat hotel biasa kan. So chef tu dia offer untuk buat poach egg. Dia ada sunny side up, dia ada half boil, so dia ada poach egg. So kita excited tau tengok, oh okay, ni lah peluang kita nak belajar chef depan-depan tau. So kita pun duduk depan dia, tengok macam mana dia buat. Dia masak air besar lah dalam satu jug yang besar, satu kuali yang pot yang besar. Air panas mendidih tu, dia kacau dengan chopstick. Dia bagi air tu jadi macam vortex orang panggil pusing-pusing kan. Dan dia masukkan telur tu sikit-sikit tapi very fragile tau. Dia masukkan slowly macam tu je. Lepas tu dia biarkan telur tu berenang dalam tu. Nanti telur tu akan buat satu gumpalan putih tu, dia cover egg yolk tu tau. So dia jaga dalam egg yolk tu cair, yang putih kat luar tu dia dah beku sikit. Beku ni masak sikit kan. Okay. So lepas tu dia ambil slowly, dia letak atas tisu dan dia serve kita. Okay. Hari tu pagi tu saja nak pergi order telur ada 5 kali kot. Sebab kita nak belajar, kita nak tengok macam dia buat macam ni. Okay. So balik pun kita buat juga. Tu yang start kita belajar buat poach egg cara manual lah. Okay. Tapi lepas ada Thermomix, rupanya dia boleh buat benda yang sama. Dengan apa yang kita buat selama ni, dengan cara manual kita, dengan periuk besar kita, dengan kita kena kacau air tu tanpa berhenti. Sebab kita tak nak kitaran tu stop. Kalau stop nanti telur tu tak menari kat dalam tu tau. So macam amazed tau dengan mesin ni. Macam mana mesin ni pun boleh buat benda yang kita rasa skill tu hanya melalui human touch, melalui kita. Kadang-kadang kita dah cukup skill lah, oh dah boleh buat poach egg kan. Okay. Kalau you all tak percaya, you try buatlah poach egg kat rumah dulu. Okay, tengok macam mana. Kalau cuma pertama dah berjaya, cara manual, kita memang thumbs up bagi sebab terror lah. Okay. Macam Nam memang selalu fail. 5 biji, 1 dia jadi. Macam tu lah kiranya. So bila mesin ni boleh buat benda macam tu, kita betul-betul rasa macam yes, tak salah kita pilih untuk beli mesin ni. Sebab benda yang macam yang chef-chef kat hotel yang buat benda ni, kita boleh buat juga kat rumah. Sebab tu harga poach egg, egg benedict ke korang tengok dekat menu, dia yang paling mahal. So antara yang bertelur, antara sunny side up ke apa ke semua kan, menu yang ada poach egg ni yang paling mahal sekali. Sebab dia paling susah. Macam fragile kan, sangat fragile. Okay. Right, so sekarang ni, sekejap. Tengok. Okay. Saya rasa dah boleh sebab kita dah preheat tadi. Air dah cukup mendidih dah. Alright. So, nanti kita tengok apa dia cakap bila kita. Alright, dia ada cooling down period tau. 14 second. Sebab mesin ni very intelligent. Okay, dia punya safety memang sangat-sangat bagus. Contoh yang paling penting lah yang first kali dia boleh lock. Kalau you all tak lock benda ni, selagi dia tak lock, korang punya ni tak pakai lid, dia takkan jalan. Sebab tu mesin ni kalau mesti kita tengah buka, kita boleh masuk tangan dalam ni untuk macam adjust ke apa ke. Sebab selagi dia tak tutup, dia tak lock, dia takkan jalan. Okay, tekan-tekan pun takkan jalan. Okay, so now, next. Okay, now dia kata once water is boiling, dia ajar one by one untuk kita. Okay, so sekarang dia cakap tukar pada speed 2. Okay, sambil tu korang buka penutup atas dia macam ni. And kita masukkan telur kat dalam ni. Okay, dengan lemah lembut. Sangat lemah lembut sebab telur faham-faham je lah kan. Okay, so kita masukkan telur dekat lubang tengah-tengah ni. Jatuhkan dia. So bila kita tengok kat dalam tu, dia elok je dia menari, dia berpusing. Air tu keep on berpusing kan? Dia berpusing macam tu. Dan dia suruh, dia kata resepi yang Nang pakai ni dia boleh buat 2 biji telur sekali jalan. Ada resepi tu dia boleh buat 4. Okay, so ikutlah mana-mana yang korang tahu lah, banyak sangat resepi poach egg dalam ni. So kita masukkan yang second one. Alright. So 2 biji dah masuk dalam ni. Okay. Dia akan cakap semua, korang jangan risau. Just baca je dia punya step. Okay, so dia akan masak selama 2 minit berpusing kat dalam ni. Okay. Alright. Okay, now dalam masa 2 minit ni kita cerita sikit dekat sini. Okay. Alright. Dekat sini. Sebab ni info penting untuk korang rasa puas hati beli ni dan boleh promote pada kawan-kawan yang lain. Kenapa mesin ni harga 7,000
apa yang you all dapat dengan harga mesin 7,000? Okay, 7,000 tu satu investment yang sangat besar, percayalah. Dalam banyak-banyak kita punya kitchen appliances, kitchen gadget kat dapur, so far rasanya Thermomix yang paling high. Jangan compare dengan oven lah, maksud benda yang portable, benda yang mobile, kecil comel macam ni kan. Tapi dia punya function kalah semua. Korang punya kitchen mixer kalah korang punya blender, ni memang super blender Jadi korang kena tahu apa function mesin 7,000 yang mahal ni supaya kawan-kawan lain pun boleh terjebak sama beli benda ni. Okay, so kat sini dalam mesin ni dia boleh dia ada perfect temperature control. Okay, dia boleh bila you all pakai mode untuk buat baby food, dia pakai terus 37 hingga 40 darjah Celsius. Bila korang buat nak melt chocolate, okay, kalau selama ni kita melt chocolate sebelum ada Thermomix, nak akan letak dia apa kita panggil water bath double boiling kan. Letak chocolate, letak air, mendidihkan air tu dia kita kacau kan. Okay. Nang lagi teruk, okay, kita dulu cairkan chocolate dalam oven, microwave. Okay, memang selalu sangat hangus lah sebab kita tak tahu kan tekan seminit, tambah. Last sekali tengok dia dah hangus dan keras kan. Memang sangat-sangat susah nak basuh lagi lepas tu, okay. Tapi dengan Thermomix, you all masuk dia chocolate dalam ni, dia akan panaskan dalam suhu yang maintain, sama je 50 darjah Celsius. So rupanya nak cairkan coklat 50 darjah Celsius je, tak perlu didih lah, tak perlu apalah, okay. So dia akan kekal dalam ni. Sama juga macam nak masak sensitive food, so dia akan pakai 70 hingga 80. Kalau nak buat coffee atau tea, 80 hingga 90 juga. Sebab kalau you all pakai 100 darjah Celsius straight away, dia akan burn rasa coffee tu tau. Jadi the perfect temperature is 80 hingga 90. Okay, so inilah contoh-contoh yang nak bagi tahu mesin ni very intelligent, tapi dia ada perfect temperature untuk setiap makanan korang. Alright. Okay, so done. Okay, now we should remove one by one. Okay, see, remove shimmering basket with spatula. Okay, this is the spatula, the best one. Dia spatula ni create untuk kita angkat shimmering basket ni tanpa kita pegang ni sebab dia dalam air panas kan. So you all angkat di sini, shimmering basket ni tak jatuh pun. See, korang boleh joget-joget macam ni lagi, gigit-gigit macam tu, okay. Alright, okay, so now kita kaki tangan pun boleh. Alright, kita akan letak dia, okay, nampak tak kat sini? Okay, so kita angkat dia, nanti letak dalam tu Okay, another tips is korang kena lapik dengan tisu. Okay, untuk keringkan air dia. Okay, so kita bagi dia kering air di sini, tapis air dia dan korang boleh buka. Okay, saya nak tunjuk tapi sebab ada air kat dalam tu sikit lagi kan, kita tumpah. Nampak tak macam telur tu dalam tu tak pecah, okay? Nak cakap tak pecah Okay, so nanti nak akan transfer telur ni dalam pinggan. Korang kena pakai silikon yang paling lembut kat rumah, jangan pakai sudu. Kalau you all touch pakai sudu, dia terus pecah. Sebab sangat fragile, sangat delicate tau telur kuning tu. Dia macam nak hampir pecah tapi tak pecah lagi. So korang kena pakai spatula yang lembut sangat untuk keluarkan dia slowly. Dan you all nampak kan yang egg yolk tu. Okay? Alright, so nanti kita biarkan dia drain dulu air dia, keringkan air dulu. Okay, nanti Nang akan letak dalam pinggan untuk kita tunjuk the final product. Okay, alright. Last one, kita nak keluarkan yang ni. Okay, so sekarang bila kita cakap pasal temperature, kita akan cakap pasal the perfect texture semua benda. Okay, dia akan buat, kalau you all nak buat yogurt, dia akan bagi kepekatan yang betul untuk yogurt. Sama juga nak buat baby food, pumpkin soup. Soup tu dia akan cair. Kalau macam nak buat jams, baby food, dia akan bagi texture yang macam ikat-ikat sikit. Kalau yang paling ikat is jam lah, okay. And yogurt dah cakap tadi dengan dessert. So kita memang pakai cookie dough dalam ni, tak payah fikir dah apa temperature untuk yogurt kita, apa temperature untuk jams kita, macam mana pekat kita boleh dapat, tak perlu dah semua benda tu sebab kita just ikut step by step. It's very intelligent, okay. Okay, last one, yang paling favourite, iaitu you all boleh buat cooking in 4 layers. Apa maksud 4 layers? Maksudnya korang boleh masak 4 tingkat, macam mangkuk tingkat tu, okay, 4 tingkat sekali jalan. Bawah korang boleh buat sup. Tengah-tengah kat sini dalam shimmering basket, korang boleh masak nasi.
Okay, atas pada ni letak bawah tray, this one, orang boleh steam ikan, sayur. Kat atas ni pun sama, ayam ataupun ikan pun boleh, okay? So sekali jalan, korang boleh siap 4 menu dalam masa yang sama. Jadi kita pada 4 layers. Memang sangat-sangat efficient, sangat-sangat time consuming yang sangat time saving, okay? Time saving, jimatkan masa. Okay, so bila buat macam ni, 4 layer sekaligus, macam-macam korang boleh buat sambil nak tunggu 4 menu sekali jalan, betul? Tak akan ada mesin yang boleh buat 4 menu sekali jalan dalam satu mesin yang sama. Kalau kita pakai steamer je, betul? Kalau kita pakai rice cooker saja kan? Kita tak boleh sekaligus kan? Thermomix boleh buat 4 layers in one time, okay? Alright, so kita nak planting makanan. Lepas tu next chef kita. Can we pass to the next chef? Hai Zura. Okay, hai. Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Okay, saya Zura. So, ini adalah first time lah saya join cooking demo untuk Team Dynamics. So, hari ini untuk tema cafe. So, hari ini saya akan sediakan sejenis drink. Biasalah kan kalau kita pergi cafe, mesti kita akan order drinks kan. So, hari ini saya akan sediakan matcha latte. Okay, matcha latte ni rasanya dah well known lah dekat Malaysia ni. Sebab apa? Bukan saja sedap, tapi khasiat dia kalau apa yang saya baca, dia ada lebih daripada 137 kali lebih antioksidan daripada kalau kita minum teh biasa. Okay, so itu ialah special maksudnya kalau yang memang peminat matcha ni, saya rasa setiap kali pergi kafe mana-mana pun dia akan pilih matcha juga untuk apa? Untuk di order lah. Okay, so sebelum saya teruskan dengan nak mulakan untuk buat matcha latte ni, saya nak terangkan sikit apa yang specialnya, kenapa saya sendiri pilih untuk beli Thermomix ni. Okay, yang first kali yang saya nak share, tadi kawan-kawan yang lain dah share dah kan, kenapa mereka nak suka. So saya share, okay, dengan Thermomix ni memang fast and fresh every day. Okay, setiap hari you boleh buat, you boleh masak dengan sangat cepat, dengan fresh. Home cook kan, home cook tu is always the best untuk anak-anak kita. Contoh macam saya ni, saya seorang cikgu. Okay, semua orang tahu pun sekarang ni kita semua PDPR kan. So, I nak kena handle anak-anak murid setiap hari, okay, berapa kelas tu? Satu kelas katalah 40 orang. Okay, sehari ngajar 3 kelas. So, nak kena handle yang tu. Di samping tu pula, anak-anak pun sama PDPR, 4 orang ada kan, sekolah rendah lagi, kemudian tadika. So, semua tu kena tengok. Okay, sebelum saya ada Thermomix ni, seriously saya cakap memang hari-hari saya akan order Grab, order Foodpanda hari-hari. Okay, sebab apa? Sebab yelah memang tak sempat kan. Lepas habis PDPR kalau nak tengok anak pula. Anak sampai petang ada kelas. And then I akan buka je handphone ni, order Grab, order Foodpanda. Okay, lagi satu, I pun suami I bukan kat rumah lah, macam PJJ kan. Memanglah lagi dah macam hektik sangatlah life. Okay, so kalau order Grab, Foodpanda pun bukan murah macam sekali order paling kurang pun dalam RM30-50 kan. Kalau seminggu you dah spend more than 200 kot kan. Kalau everyday lah you order kan. Dengan ni Thermomix ni sekarang ni kita boleh dapatkan hanya 200 lebih saja sebulan. So sebulan you spend 200 lebih, you boleh bagi fresh meals untuk anak-anak kan dengan cepat. Okay, macam I katalah lepas PDPR tu anak kata nak makan pizza kan. So terus dia ambil barang-barang masuk sebab apa? Semua dah ada dalam ni kan. Kneading time dia 2 minit saja. So bayangkan 2 minit, tunggu dia mengembang. Lepas tu ambillah topping yang anak-anak suka. Okay, boleh siap bakar pun. Sekejap sangat nak buat. Macam tadi Elina pun kata lemonade kan. Lemonade tu bukannya berapa minit, berapa saat je dah siap. Dia Thermomix dia main saat-saat je, dia tak main lama-lama berjam-jam Okay, so hanya berapa saat je dapat. Lagi satu saya nak share,
ada my colleague lah, dia punya kejiranan tu ada dah pakai Thermomix. Dia kata dia jual, anak dia sendiri, anak dia dah sekolah menengah kan, anak dia buat bisnes jual lemonade. Satu cup tu dia jual RM4. RM4. Tapi kalau kita sekali kita buat 2 biji lemon, kita buat dengan 6 saat tu, 2 biji lemon kita dapat dalam 5 ke 6 gelas. So kalau bayangkanlah, maksudnya benda ni memang sangat berbaloi lah untuk dimiliki. Okay, memang you boleh dapat benda yang fast, benda yang fresh untuk you dengan you punya family. Okay, so lagi satu, apa yang mudahnya kita, ni sebab I tak ada flip chart lagi. Okay, ada cookie dough. I rasa ramai pun dah pernah dengar lah apa itu cookie dough. So cookie dough ni dia adalah portal resepi online. Okay, masa awal-awal dulu ada dalam 40,000 resepi saja. Tapi sekarang ni dia dah bertambah lah, makin bertambah. Sekarang dah ada lebih daripada 70,000 resepi yang you boleh try. International, you nak makan apa? Western, nak makan mamak, nak makan Chinese food, nak makan Melayu food ke, okay? Even you nak makan apa-apa yang you rasa teringin kan, you tengok cooking show kat TV ke, you boleh terus je cari kat sini. Cookie dough tu kita boleh access through phone, through tablet boleh. Okay, lepas tu you boleh save terus apa yang kiranya menu-menu yang you teringin lah kan, you boleh save. Agak tunjuk okay. Macam ni, tak tahu nampak ke tak. Macam kita boleh, adalah kita punya library. Tak apa, dengar je kan. Kita boleh save terus apa yang kita nak masak. Okay, kalau tak nak save pun tak apa. Kita boleh kat sini search direct saja daripada kita punya Thermomix. So memang senang. Dan cookie dough ni yang bestnya dia guide kita satu-satu. Macam tadilah, macam yang Nang buat tadi kan. Nang buat tadi pun dia guide satu-satu. Okay, you nak masuk apa lepas ni, next, berapa gram. Okay, you nak buat apa. Kalau you nak buat kek, dia siap cerita lagi. Okay, pan you berapa size dia. Okay, nak buat apa, kena lapik ke, kena nak bakar nanti kena lapik dengan aluminium foil ke. Semua dia akan bagi one by one. So, kalau you tak pernah bake pun, confirm you akan jadi bakers yang yang pro lah selepas you ada Thermomix. Okay, so tak nak cakap panjang lagi, saya nak buat matcha latte. Okay, so saya dah save pun, banyak pula gadget ni kan, tak belakang dulu. Okay, saya nak buat matcha latte hari ni. Resepi ni saya dah save pun dalam my recipe created collection. Okay, dalam drinks. Drinks dia pun memang semua sedap lah. Peti tarik, you takkan ingat lagi mamak-mamak tu, tak nak lagi, memang you akan buat sendiri saja. Macam suami I kadang-kadang bangun pagi, kalau dia ada kat rumah lah kan, dia yang pagi-pagi dah siap dah. Kalau sebelum ni tak pernah masuk dapur, seriously dia tak pernah masuk dapur, pinggan tu pun tak pernah nak bawa ke dapur macam tu lah kan. Tapi sekarang tak, malam-malam dah siap dah uli untuk dough roti canai. Besoknya nak bagi wife dengan anak-anak makan. Macam tu lah. Memang magic lah benda ni kan. Okay. So I nak buat matcha latte. Okay. Senang je. Start cooking. Okay. Lagi satu, dalam cookie dough ni dia sebab dia international, so bahasa dia pun macam-macam bahasa lah. Macam yang ni Spanish. Tapi tak apa, jangan risau. Kita kan teknologi maju sekarang kan. So kita boleh Google Translate. Senang je. Okay. Jangan risau. Okay. So first kali dia suruh masukkan serbuk matcha. Kalau you pergi kafe, you order ni satu cup tu mau makan belas-belas ringgit tau. Tapi kalau kita buat sendiri kat rumah, dapat satu jug, boleh jamu orang lagi. Okay, nampak ada scale kat sini. So ada ni, kita tearkan dulu, okay, kosong. So masukkan 10. Serbuk matcha ni senang je. Sekarang dah banyak dah supermarket semua banyak jual dekat bakery pun kadang ada juga. Memang ada lah. Senang je. Kalau tak pernah minum kena try. So, memang sedap. Okay. So ada tekan next. Okay, dia suruh masukkan gula.
Okay, gula 60 gram. Okay, lagi nak tunjuk magic lagi Ini gula pasir lah, gula pasir macam biasa saya guna. 60 gram. Okay, kalau lebih sikit kurang sikit tu okey lah, halal je. Alright, next. Next, kalau tak faham bahasa pun tak apa, dia dah ada gambar Gambar dia kata tutup. So tutup. Next. Okay, kalau kita guna cookie dough, masa dengan suhu dia dah tetapkan. So kita hanya perlu putar bahagian speed saja. So memang senang baca speed dia kata speed 10. Ini yang paling laju lah. Okay, so putar. Siap pun dah bunyi tu dia panggil lah tu kan. So dah siap. Automatik dia akan buka. Memang dia sangat bagus lah dia punya teknologi dia. Okay, buka slow-slow sebab apa? Dia dah jadi powder kat dalam ni. Mei nak tunjuk. Nampak tak? Memang powerful sangat. Okay, sebab apa? Dia punya blade ni dia boleh kacau tanpa memotong bahan-bahan yang kita masuk kat dalam. Dia juga boleh buat ni, blend kering ni sampai jadi powder. Kagum tak? Memang best. Okay, so kita tekan next. Next dia suruh masukkan air 120. Okay, air 120. Dah teh dah. Lebih tak, okay, tak apa 120 air. Okay, next. Okay, dia suruh tutup lagi. So ikut je arahan dia. Dia cakap apa ikut. Kalau you tahu baca, you tahulah guna Thermomix. No problem. Okay, tengok tu. Dia nak sebatikan ni 5 saat saja. Dia tak main lah berapa minit ni 5 saat, speed 5. 1, 2. Dah siap. Simple sangat kan? Alright, dah unlock. Next. Okay, buka tengok. Okay. Beraya dalam saya tak tunjuk Okay. 40 gram susu. So saya guna fresh milk. Ni saya dah siap prepare kat sini Kalau you all masak dekat rumah, ambil je lah daripada peti ais. Masuk. Jangan risau lah, senang sangat lah benda ni. Okay, tear dulu. Tu ada apa? Okay, dah kosong baru masuk barulah dia tepat lah. Okay, 400. Sikit lagi. Alright. 407. Okay kan? Alah, sikit-sikit tu tak apa, jangan risau. Dia takkan mengubah rasa tu. Dia belum suruh tutup lagi. Next. 600 gram ais. Nak ambil kat ais. Okay, mula tadi I ingat nak buat yang panas tapi disebabkan cuaca sekarang ni panas, so kita bagilah sejuk tekak kita kan. Okay, 600. Masukkan ais Allahu Akbar. Dah tahu. Alright. So 600 gram ais. So ais tu betul-betul tu. So dia akan jadikan tekstur dia macam mana selepas ni kita tengok memang kalah pun kafe kat rumah pun boleh jadi kafe dah. Alright. So next, dia suruh tutup sebab saya dah buat banyak kali kan, sebab ni husband ni favourite, saya dah banyak kali buat, dah tahu dah step dia. Dia suruh tutup. Okay, next. Okay, kita akan blend 30 saat sebab ais tadi kan 600 gram ais. Blend 30 saat, speed 10.
Alright, dah siap dah. Okay, kita nak tengok apa hasil dia, nanti I tunjuk. Next. Next dia kata dah boleh serve. Okay, masuk dalam gelas. Alright. Memang halus sangat. Kalau you guna blender biasa memang I rasa memang tak boleh lah. Dengan Thermomix, semua possible. Tengok dah jadi dah kita punya ice blended kita ni. Okay. So, memang best. Memang sangat membantu saya dekat rumah. Okay, dengan kesibukan-kesibukan ni. Saya tahu bukan cikgu je sibuk kan, semua pun sibuk, si rumah pun sibuk. Okay, so sangat membantulah untuk kita meneruskan kehidupan sehari-hari di rumah untuk dapatkan makanan yang lebih fresh. Okay, saya pass kepada Elina dulu untuk saya masukkan dalam gelas lah. Okay. Okay, hi semua. Okay, so tadi kita dah tengok dah. Sekejap. Then I think your sorry. Okay. Okay, so tadi kita dah tengok dah chef-chef kita masak, buat air semua. Senang. Dia dah tunjuk dah yang semua quick and easy, senang dan cepat. Everyone can cook. Cookie tu 70,000 resepi, semua boleh buat. Lepas tu healthy. Lepas kita boleh control sugar kita. Kalau kita nak buat makanan yang manis semua, kita boleh control juga. Dia boleh basuh, auto cooking, auto washing. Okay. So yang tu yang best ni. Kalau nak basuh ni kita letak air saja, letak squirt of sunlight. Lepas tu kita pilih mood, kita biarkan. Kita makan, kita kemas-kemas semua. Very easy dengan Thermomix. Lepas tu goodbye to cooking fumes. Kita boleh masak kat mana-mana. Nak masak dalam bilik tidur pun boleh sebab tak ada cooking fumes. Okay? Cooking fumes is not good for your health. And then kita dah tunjuk dah semua over 20 function yang kita ada. Lebih 20 fungsi Thermomix ni sebenarnya. Dan boleh replace semua perkakas-perkakas yang kita ada sekarang. Okay? Semua tu boleh jual dekat FB Marketplace. Okay? So tadi saya cakap boleh memiliki Thermomix dengan harga RM6,988 dengan cara full payment ataupun dengan 0% installment plan. Kalau nak full installment plan, kalau pilih 24 bulan guna credit card, bayar RM291 sebulan sahaja. Berapa kita bayar untuk GrabFood? Cuba cakap sikit, berapa kita bayar untuk GrabFood? Kalau saya dulu ada beribu juga sebulan. Sebab kalau dah sekali order tu RM120 macam tu. Lepas tu kalau dalam seminggu tu dah berapa kali order kan. Memang add up lah in the end. So that's why I buat my Thermomix and ramai juga yang beli sebab tu. Okay, kalau kita nak guna debit card, sekarang pun boleh guna debit card installment. Tak banyak benda yang kita boleh guna debit card untuk installment, tapi dengan Thermomix boleh. Cuma perlu bayar deposit RM2,988, RM4,000 boleh tukar jadi installment. Kalau ambil 18 bulan, RM222 sebulan. Okay? So kalau kita beli, tadi saya kata kalau kita beli guna full payment, boleh dapat extra gift. Pilih antara 2 cookbook. Tapi kalau pilih mana-mana payment pun, sampai esok saja kita ada 4 tambah 1 post gift. Okay? First, yang silicone multi-mode saya cakap tadi kan. Ini daripada Australia. Very good. Saya suka sangat ni. Dah masuk oven beberapa kali dah ni. Lepas tu kita ada 3 bag. Tadi saya cakap 3 bag ni. All very high quality stainless steel. Okay. Ini bukan China Mari. Ini daripada Australia Mari. Okay. Dan kita pun dapat Baroma baking paper. Boleh guna beberapa kali. Ada 24 sheet kat dalam. Boleh, ini pun daripada Australia juga. 3 items imported from Australia and this one kita punya cookbook dapat juga. Okay, so 4 plus 1 lagi 1 tu 3 months extended warranty tambah kepada 2 tahun yang kita dapat. Okay, so take advantage. So, tomorrow 11.59 malam habis. Okay, so beli sekarang. Okay. So dengan Thermomix kita dapat semua aksesori yang saya mention tadi. Kita pun dapat subscription to Cookie Do untuk 6 bulan
And then kita dapat buku yang saya cakap tadi, best. Okay, buku ni dia ada tips-tips macam mana nak buat kek yang best, bread yang best. Kat belakang ada guide macam mana nak steam, nak buat manual cooking semua, grating semua, ada kat belakang. Best buku ni, okay. And then kita dapat free delivery, tak payah bayar extra untuk delivery. VIP cooking class every week kita ada 2 show, 2-3 show, ada English, ada Malay. Kita invite kita punya customer untuk join. Okay. Lepas tu kita ada online recipe community as well. Kita ada Cookido. Online recipe community ni users macam you dengan I, kita upload kita punya recipe, lepas tu ada rating-rating. So banyak local recipes ada dekat online recipe community ni. Lepas tu ada free unboxing service. Dalam team kita buat sekali dalam 2 minggu melalui Zoom. Kalau tak ada MCO ni memang kita pergi ke rumah customer lah and buat unboxing ya. And then personal advisor service. So anda di-invite oleh advisor anda, tapi by joining our team, by buying from our team, anda ada akses kepada Telegram group kita di mana anda ada akses kepada 400 Thermomix advisor. Okay, so bukan satu je yang akan jawab soalan bila tengah meroti malam-malam. 400 advisor boleh menjawab kalau ada any question. Okay, so that's the beauty about buying from our team. And then 2 years warranty saya mention tadi. Okay, so yang dah ada Thermomix tu, nak Thermomix nombor 2. Tadi nampak Queen ni kan, ada 2 Thermomix kan, saya pun ada satu sini, satu tengah masak. So semua advisor kebanyakannya ada 2 Thermomix. Jadi join kita as an advisor dapat free Thermomix yang kedua. Kena join, kena dapat free. Okay, dengan itu saya nak tunjuk semua masakan chef-chef kita hari ni. Diorang dah penat-penat masak tunjuk kita tadi, kita belajar banyak. Sekarang kita pergi ke Mimi. Mimi nak tunjuk dia punya pasta. Okay, tu dengar Alright, sebelum nak tunjuk pasta ni, kita nak tunjuk dulu kita punya troli ni balik, okay. Nak compare kan actually dah sudah masak, selesai masak kan. Kalau masak manual, ini yang periuk-periuk yang kita nak basuh. Jadi, sebab kita dah ada Thermomix, kita tolak troli ni kita tepi, okay. I nak tunjukkan, ini ada siap pre-clean dah semua, okay. Ini pre-clean, ada sabun, kita titiskan 2-3 sabun, lepas tu terus dia cuci sendiri, okay. Inilah dia hasilnya, kita tuang dekat sinki, settle. Terus dapur kemas, okay. So, inilah hasil daripada masakan kita tadi, alright. So, ini dia. Okay, Queenie. Hai, kembali. Okey. Sebelum tu, ni yang dah siap masak yang saya bakar tadi. Okey. So, saya dah buat ni pun sekali dengan jam. Tapi tak nampak kan? Okey. So, saya dah buat dah. Sama dengan strawberry jam. Wah, sedapnya. Minum bersama secawan teh strawberry. Okay, next Nang. Okay, Nang. Hai, okay. So, kita punya kita tunjuk macam mana kita punya poached egg ni, okay. So, kat sini kita ada buat sos ni sekali, okay? Yes. Alright, sos ni dalam Thermomix pun ada juga, okay? You guys boleh buat juga sebab nanti dia akan jadi egg benedict sebab ada sos dia sekali, okay? Alright. Okay, so boleh tengok kuning dia macam mana? See, pecah terus, okay? So enjoy. Zura. Ini I ambil daripada fish jokes sebab tadi. Okay, so one for me and one for you. Tengok dia punya texture dia memang cafe pun kalah tau. Okay, Wow. nak share lagi satu betapa I rasa puas hati sangat dengan Thermomix ni. Okay, I dah dapat, Alhamdulillah, I dah dapat untuk advisor tu dapat satu free Thermomix. Okay, asalnya dulu I rasa nak jual kan sebab yelah dapat duit kan, untung. Tapi sekarang ni bila dah guna, I memang
seronok sangat dan I takkan jual. I nak dua-dua Thermomix. So kalau siapa yang masih lagi tak agak-agak tu, bolehlah contact advisor anda. Okay? So enjoy. Okay, thank you semua. Selamat tinggal dari Cafe Dynamics. Bye-bye. Kejap.